Okay. So, bila kita sentuh pasal lecture 1, lecture 2, maksudnya kita akan solve, okay, kita akan solve tutorial 1 and tutorial 2. Tapi sebelum tu kita tengok dulu apa yang ada dalam chapter 4. So roughly, okay, inilah yang ada dalam chapter 4. Okay, Madam akan tunjuk dulu ni yang ada dalam chapter 4. Okay, so untuk hari ni Madam akan sentuh apa? Okay, kita akan tengok kita akan sentuh apa. Sebelum tu, okay, kalau kamu dah tengok lecture 1, lecture 2, ataupun kalau kamu sebenarnya sebelum kita tengok lecture tu, kita tengok dulu apa benda yang ada dalam chapter 4. Okay, so subtopik yang pertama. Okay, dalam chapter 4 ada berapa subtopik? Putri ada Putri? Putri. Dia tak ada. Syahira Balkis. Dalam chapter 4 ada berapa? Ada berapa subtopik? 4. Sebut kat Madam. Apa? First tu yang apa? Matrix. Ada 4 subtopik. 4.1 lagi? 4.1. 4.1, 4.2 betul? 4.1, 4.2 lagi? Ada berapa subtopik? 4.1, 4.2? 4.3, 4.4. Ada 4.4 sampai 4.4. Okay, good. Baik, so ada 4 subtopik nah. Ada 4 subtopik. 4.1, okay, 4.2, 4.3 and 4.4. So, dalam 4.1, ada apa dalam 4.1? Ni yang kita nak tengok. Okay, mari kita tengok. Dalam 4.1, kamu akan tengok berkaitan dengan yang ni dulu. Definition. Definition. Okay. A matrix is a rectangular array of numbers, okay, enclosed between brackets. Itu definition matrix lah. Kamu dah familiar kan dengan matrix. Okay. The most important thing, okay, apa benda kamu kena tahu, general form dia ialah M rows and column. Okay. M rows and column. Maksudnya ada berapa rows dan ada berapa column. Okay. So, untuk row, kita tengok row ni. R1, R2, R3, R4 and so on sampai Rm. Maksudnya ada M row. Ada bilangan row sebanyak M. Okay, so row kita tengok macam mana? Row kita tengok kat sini. Okay, mari revise balik. Kemudian column. Ni column. C1, C2, C3 and so on sampai Cn. Maksudnya, okay, kita tulis kolom sebanyak n. Okay, n. So, m, n. Cara kita nak tulis. Nak tulis matrix. Matrix tu 2 by 2 ke, 3 by 2 ke, 2 by 3 ke, macam mana. Okay. Tengok, pastikan betul-betul. M rows and n column, m times n. Contoh, A, m times n. M by n. Bermaksud, kita mesti letak bilangan row terlebih dahulu, kemudian baru letak bilangan kolom. Okay, contoh kalau kita tulis 4 kali 4, kamu tambah 4 lah. Okay, kamu 3 je, 3 by 3 sahaja. A 3 times 2. Bermaksud, kalau Madam tulis matrix A 3 by 2. Amir Firdaus, kalau 3 by 2, bermaksud berapa row, berapa kolom? Amir Firdaus, berapa row, berapa kolom? Amir? Tak ada. Yusof, Madam tulis A 3 by 2. Berapa row, berapa kolom? 3 row, 2 column. 3 row, 2 kolom. Mudah saja nah. Okey, kamu jangan tertukar pula tulis kolom dulu baru row, salah. Okey, matrix kita tulis row dulu kemudian baru kolom. Nah.
Okay, tu definition. And then dalam 4.1. Okay, dalam 4.1 ada apa lagi? Ada type of matrices. Banyak type of matrices. Perlu kena ingat semua ni. Masuk exam ke? Sepanjang madam jadi pensyarah KMP, susah lah nak dapat soalan ni dalam exam. Dia lebih kepada pengenalan apa jenis-jenis matrix yang ada. Okay, nak kata masuk exam tu jarang, sangat-sangat jarang dia nak tanya. Okay, so ni pengetahuan saja untuk kamu kenal apa jenis matrices yang ada. Okay, so kalau kamu tengok kat sini ada berapa ni? Ada 8 jenis matrices. Okay, yang pertama row matrix, mudah saja row matrix. Row matrix maksudnya ada satu row sahaja. Nah, row matrix. Yang kedua column matrix, maksudnya ada satu kolom sahaja. Macam tu. Row, ada column. Kemudian square matrix. Apa maksud square matrix? Square matrix ni kamu kena aware. Sebab apa kamu kena aware? Sebab ada soalan dia sebut matrix A is a square matrix. So kalau dia sebut square matrix, so kamu kena tahu apa ciri-ciri square matrix tu. Okay. Jadi square matrix bermaksud, memandangkan di tahap kamu kita hanya belajar sampai 3x3 sahaja. Bermaksud kamu hanya tahu benda ni lah. Sama ada 2x2 atau 3x3. Tu square matrix. Maksudnya number of rows sama dengan number of column. Atau number of column sama macam number of rows. So tu ialah square matrix. Kamu kena alert yang ni. Sebab apa? Sebab dia selalu disebut dalam soalan. Matrix A and B are square matrix. So kamu kena tahu. Square matrix, number of rows equals to number of column. Okay. And then the next type of matrices that we will have is zero matrix. Maksud zero matrix? Mudah saja. Zero matrix maksudnya setiap every entry is zero. Okay? Every entry is zero. Setiap elemen dalam matrix ialah zero. Tu zero matrix. Okay? Seterusnya ialah diagonal matrix. Diagonal matrix. Square matrix. Nampak definition dia? Dia mestilah square. Okay? Dia mestilah a square matrix. Which non-diagonal entries are all zero. Non-diagonal entries are all zero. Bermaksud, okay, semua yang lain, okay, elemen selain daripada diagonal mesti kosong. Dia mestilah square. Okay, macam A kat sini, kita tengok A kat sini ialah 2x2. B ialah 3x3. C ialah 3x3. Dia mesti square matrix. Okay. Kemudian hanya elemen diagonal sahaja yang non-zero. Nampak tak ni? Ni. Ni. Yang lain mesti zero. Barulah dia dipanggil diagonal matrix. Okay? And then dalam ni kita ada identity matrix. Identity. Dan ini ialah matrix yang kamu kena tahu ataupun kamu kena aware dengan nama dia yang special. Tadi dah square matrix, yang ni identity matrix. So kamu kena aware dengan nama special dia. Sebab dalam soalan diberitahu matrix P is identity matrix. Apa dia identity ya? Matrix A is an identity matrix. Apa dia identity matrix? Okay. Identity matrix ialah its diagonal entries are 1 and denote by I. Okay, nama special dia ialah kita boleh denote sebagai I. Okay. Dan, okay, identity matrix, elemen diagonal dia ialah 1. Macam mana dengan elemen yang lain? Elemen yang lain akan jadi kosong. Okay. Elemen yang lain akan jadi kosong. Faham nak? Bila guna istilah elemen ni. Okay, kamu kena faham. Okay, so tu ialah identity matrix. Jadi di sini kamu kena tahu square matrix, identity matrix. Okay, dua ni kena tahu nah. Kemudian yang seterusnya kita ada lower triangular matrix. So kalau kamu tengok kat situ lower triangular matrix macam itulah. Bermaksud elemen yang bersegi tiga ni, okay, ada elemen which is non-zero. Mana yang lain ni kena 0, 0, 0, 0, 0. Tu lower triangular matrix. Yang seterusnya nombor 8 kita ada upper triangular matrix. Berbeza ataupun
apa yang membezakan lower dengan upper ialah di upper tadi, di lower tadi, triangle dia di bahagian bawah. Ni di bahagian atas. Kamu tak boleh ubah nak. Kamu jangan pandai-pandai ubah. Maksud medium pandai-pandai ubah ni contoh macam ni. Tengok highlight medium lah. Kamu buat macam ni. Salah. Okay, ni salah nah. Jangan buat macam tu. Kamu ambil macam ni pula triangular kamu. Salah. Triangular bukan macam tu lah. Dia memang tertakluk macam tu sahaja. Dia punya definition nama dia. Lower triangular matrix, bentuk dia mesti macam ni. Jangan mana-mana ubah. Bentuk dia mesti macam ni. Upper triangular matrix, bentuk dia mesti macam tu. Ke atas. Nah, kamu tak boleh ubah bentuk dia. Okay. Kemudian nak ulang balik yang diagonal. Okay. Soalan medium. Diagonal. Kalau lah kita tulis macam ni. Okay. 0, 0, 1, 0, 3, 0, 2, 0, 0. Berarti medium highlight. Dah highlight yang ni. Diagonal matrix tak ni? Contoh yang boleh tulis ni. Tak good. Hidana. Ni diagonal ada Hidana? Tak good. Takut. Umi. Umi ada Umi? Umi Khairiah. Umi. Ni diagonal tak ni? Cheng En, this one diagonal or not? No. No. Okay. Ni bukan diagonal nah. Okay. So hati-hati. Tengok betul-betul konsep dia. Diagonal mestilah macam ni sahaja. Nah, seperti yang dalam mind map ni. Okay, jangan pandai-pandai ubah. Okay, kamu tengok, oh diagonal dia pergi belah kanan lah. Duk menyilang kat sana kan? Tak boleh. Dia kena menyilang. Dia kena negative gradient. Bukan positive gradient. Dia negative gradient. Okay, macam tu juga untuk lower triangular dengan upper triangular tu. Tapi untuk kamu basically banyak yang digunakan dalam soalan ialah square matrix dengan identity matrix. Okay, sebab dia disebut dalam soalan. Zero matrix possible ada. Zero matrix possible ada. Nah. Okay, so kamu kena familiar lah dengan nama-nama special ni. Sebab kamu kena kenal dia. Sebab apa? Sebab dalam soalan mungkin disebut B is zero matrix. Contoh. Nah. Okay. Baik. So, itu sahaja untuk type of matrices 4.1. Okay, tu ialah 4.1. Ada apa nak tanya tak dalam 4.1? Matrices 4.1 dulu ni. Okay, 4.1 basically definition and then type of matrices tu sahaja. Ada nak tanya? Tak ada, madam. Tak ada, good. Okay, tu 4.1. Okay, and then let's proceed to 4.2. 4.2 berkaitan dengan operation on matrices. Okay, operation on matrices. Apa operation yang ada dalam matrices? Apa operasi tambah tolak bahagi darab? Apa operasi yang ada? Okay. Baik, operasi yang pertama kita ada addition and subtraction. Okay. So, properties yang kita kena tahu ialah sama je ni. Okay, addition, subtraction tidak masalah. Okay, commutative, dia commutative. Commutative tu bermaksud kalau A plus B sama maksud B plus A. Tak ada masalah. Okay. And then, properties yang kedua ialah associative. Associative. Okay, associative. Bermaksud, okay, bila A plus B bracket plus C equals to A plus bracket B plus C. Tak kisah. Sama ada nak kira A, B dulu, tambah C ataupun nak B, C dulu, tambah A pun tak apa, tak ada masalah. Okay. And then yang ketiga ialah zero matrix. Macam tu lah. Zero matrix kan. Bila A plus negative A, so elemen dalam tu akan dapat kosong lah semua. Okay. Number 1. Itu adalah addition and subtraction. Kemudian yang kedua kita ada scalar multiplication. Okay, tengok depan tu. Scalar multiplication. Properties yang ada, okay.
Bila kita sebut skala. Okay. Apa maksud skala di sini? Skala tu merujuk kepada apa? Skala merujuk kepada apa? Zul Arif, skala merujuk kepada apa? Skala merujuk kepada apa Zul Arif? Zul Arif ada nak? Nisbah. Kan. Skala bukan nisbah. Apa maksud skala multiplication? Kejap. Siapa lagi nama? Hidayah. Hidayah dan Hidayah. Hidayah, apa maksud skala multiplication? Intan Farhana, apa maksud skala multiplication? Darab. Darab apa? Skala tu apa? Yingshin. Apa maksud skala multiplication? Yingshin ada? Fatin ada? Apa maksud skala multiplication? Apa maksud skala multiplication? Darab. Darab apa? Yang nombor 3, multiplication of matrices. Apa beza skala multiplication dengan multiplication of the matrices? Fatin ada. Addition, subtraction tidak masalah. Nombor 2, skala multiplication dengan nombor 3, multiplication of matrices. Okay lah, apa beza skala multiplication dengan multiplication of the matrices? Apa beza? Fatin. Nurin Nabihah. Nurin Nabihah. Nurul Nabila. Ya, Nurul madam. Nabila. Apa beza skala multiplication dengan multiplication of matrices? Yang skala tu dia darab kurungan. Kalau yang multiplication tu dia darab row dan column Tak tahu. Siapa? Nurul Nabila ke? Ya, Thank you Nurul Nabila. At least kamu cuba. Tak apa. Madam dapat dengar suara semuanya di akhir kelas nanti. Terima kasih Madam. Terima kasih Madam. Terima kasih. So nanti di akhir tu Madam boleh dengar suara-suara tu. Okay. Kejap. Okay, bagus Nurul Nabila sebab cuba. Boys. Amir Firdaus, Yusof, Daniel, Akif. Nama siapa lagi mereka tak sebut lah?
Akif, Meda selalu sebut Akif. Meda. Kaici girl. Oh, boy lah Kaici. Kaici girl. Kaici girl. Gulbir Meda selalu sebut lah Gulbir. Mursyid. Sana. Meda nak tengok nama boys. Nama boys apa yang Meda jarang-jarang sebut? Whipping. Whipping Meda jarang tak sebut. Whipping. Yes, madam. Whipping, what is the difference between scalar multiplication and multiplication of matrices? Tak tahu. Dah. Akmal. Ya, madam. Apa beza skala multiplication dengan multiplication of matrices? Skala multiplication tu skala darab dengan matrik. Kalau yang multiplication matrix tu matrik dengan matrik. Bagi contoh skala. Contoh C A darab dengan C darab dengan A yang tu lah. A tu matrik. In term of any value. C tu skala 1/2 darab dengan matrix macam mana nak cakap? Faham. Ya, bagi contoh value saja skala. Contoh skala value. dia 1/2 darab dengan matrix. Good. Thank you, Akmal. Thank you. At last, I got the answer. Okay, class. Okay, operation on matrices. First, addition and subtraction tidak masalah. Addition and subtraction tidak masalah. Okay. And then the second thing about scalar multiplication, and then the third about multiplication of matrices. So here you need to be aware what it means by scalar multiplication. Sebab tu Madam tanya kamu, apa beza? Mula tadi Madam tanya, apa dia scalar multiplication? Mungkin kamu tak tahu soalan Madam. So Madam rephrase balik soalan Madam. Apa beza scalar multiplication dengan multiplication of matrices? So apa beza? Jadi dekat sini Akmal dah bagi tahu beza dia. Jadi beza dia ialah scalar multiplication melibatkan matrix dan any scalar. Apa itu scalar? Scalar itu bermaksud any value of real number. Any value. Okay. Contoh di properties. Okay, properties dia bagi tahu scalar alpha and then beta. Bermaksud alpha beta ni boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 1.5, boleh jadi 3, boleh jadi negative 2. Any scalar. Tu maksud scalar. Okay. Beta pun samalah. Okay, beta pun sama. Bermaksud 4 ataupun 2.4 ataupun 3 ataupun 1/2. Tak kisah. Tak kisah. Tu scalar. Scalar ialah a value. Okay, maksud mudahnya dia ialah a value. Bermaksud scalar multiplication ialah proses darab melibatkan matrix dengan a value. Bukan matrix dengan matrix. Matrix and a value. So, bila proses darab matrix dengan a value, mudah sajalah. Okay, mudah saja. Bermaksud, kita hanya darab elemen dalam matrix dengan scalar tu. Okay, kita tengok contoh. Multiplication of matrices pula ialah kita darab matrix. Okay, kita darab matrix dengan matrix. Okay, darab matrix dengan matrix. Faham? Okay, dua proses yang berbeza. Faham betul-betul. Matrix dengan matrix. So, properties yang ada untuk matrix scalar multiplication dengan multiplication of matrices seperti yang kamu lihat tu lah. Okay. A, B, C. Okay, A, B plus C, A, B plus AC. Okay. Okay, so tu ialah 3 operation on matrices. Okay. 3 types of operation on matrices. And then, okay, di bawah 4.2 kita ada transpose of a matrix. Okay, transpose. Apa maksud transpose ni? Transpose. Apa yang kamu faham tentang transpose? Ain Afiqah.
Ain Afiqah, apa yang kamu faham tentang transpose? Ain Afiqah, Ya, madam. apa yang kamu faham tentang transpose? Madam. Apa yang kamu faham tentang transpose? Transfer. Mesti tak tengok lagi lecture 1. Dah. Lecture 1 tadi dah settle. Lecture 2. Tengoklah lecture 2. Oh, belum. Oh, lecture 2 belum. Tengok tak yang madam present ni? Tengok. Okey, ni maksud madam ni. Apa maksud transpose ni? Ni transpose. Yang madam bulat ni. Oh, maksudnya kat row 3. Contoh dia row 3 dia akan jadi column 3. Okey, pandai. Tu kita panggil apa tu? Proses apa? Transpose. Transpose. Sebut kali lagi. Kelas, buka mic, sebut transpose. Buka mic masing-masing, buka mic. Transpose. Transpose. Bukan transfer nah. Transpose. Transpose of a matrix. So transpose ni apa? Transpose ni mudah saja. Okey, jangan duk fikir dalam apa ni transpose tak boleh ingat pun. Relax. Okey. Transpose ni ialah proses di mana kita ubah daripada row, nampak mana bulat ni row, dia jadi kolom. Row pertama jadi kolom pertama. Nampak dia tukar kedudukan dia. 102 secara melintang dia tukar jadi secara menegak. Okay, kemudian row kedua jadi kolom kedua, row ketiga jadi kolom ketiga. Itu sahaja transpose. Okay, kadang-kadang student dia tahu buat transpose, tapi apa benda yang dia lupa? Okay, dia lupa apa? Ni, dia lupa nak rename balik. Dia follow sahaja A, matrix A, matrix A, matrix A. Sedangkan dia telah melalui proses transpose. Once kamu dah melalui proses transpose, kamu mesti rename dia sebagai AT. Okay, with respect to matrix tu lah. Tak kisahlah matrix A ke B ke C ke. Once kamu transpose, kamu kena rename dia. Okay, selalu kesalahan student dia buat apa? Dia buat A equals tu contohlah kan. Ni. Lepas tu, dia transpose. Dia melalui proses transpose. Dia buat macam ni lah. Equal. Boleh potong markah. Hilang markah. Faham nak? Hati-hati. Jadi kita tengok kawan-kawan buat. Okey, kemudian kita ada properties of transpose. Okey, untuk properties of transpose. Okey, untuk properties pertama tak ada masalah. Okey. A plus minus B bracket transpose equals to, kalau kita buka bracket A transpose plus minus B transpose. Untuk second, okey, second properties A transpose akan dapat A balik. Okey. Kamu kena tahu properties. Kena tahu. Okey, yang ni kamu kena familiar dengan properties ni. Sebab properties ni akan membantu kamu. Properties ni lebih kurang macam shortcut. Okey, shortcut. So, kamu kena tahu properties. Ada 4 properties. So, transfer ada 4 properties. Pastikan kamu kena ingat. Okey, untuk properties yang ketiga, hati-hati. Okay. Sekiranya matrix A darab matrix B ditranspose-kan. Okey, ditranspose-kan. Okey. Kamu boleh buka bracket. Okey, kamu boleh buka dulu bracket tu. Tetapi bila kamu buka bracket tu, dia terbalik nah, bukan A di depan, B kat depan. B transpose darab A transpose. Situasi dia ialah, okey, untuk yang left hand side ni, A darab B dulu. Dia darab dulu A dengan B ni, kemudian baru dia transpose. Yang right hand side, okey, dia tak darab lah. Dia tak darab. Tapi dia transpose BT, dia transpose B dulu, darab dengan A transpose. Barulah sama nilai mereka. Okey, nanti kita tengok soalan. Okey, baru kamu akan dapat. Dan yang keempat, K. K merujuk kepada apa? Kelas. K kat sini merujuk kepada apa? K merujuk kepada apa? Azimah. K merujuk kepada apa?
Okay, merujuk kepada apa? Nazimah. Okay, merujuk kepada apa, Azimah? Ilman. Panggil nama-nama. Ilman. K merujuk kepada apa, Ilman? Constant. Constant. Good. K ialah constant. Constant ni sama je, maksud dia macam scalar. Any value. Nah, any value of K. Bukan matrix. Okay, sebab apa Meda tanya? Sebab kamu kena tahu. Kadang-kadang student ni dia ingat matrix. Semua benda matrix. Sedangkan tu ialah constant. Value sahaja. Nah, any value. Okay, tu transpose. Okay. Kemudian kita ada 4.2. Dalam 4.2 kita ada determinant. Okay. Determinant. 4.1. Tadi 4.1 sampai transpose kan? 4.2 baru masuk determinant. Am I right? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. Itu baru 4.1. Yes. 4.1 daripada definition sampai transpose. 4.2 baru kita masuk determinant. Nah, 4.2 baru determinant. Banyak lah content 4.1. Banyak kan. Basically 4.1 memang pasal technical. Pasal technical. Nah. 4.2 determinant. Okay, determinant kamu memang akan belajar matrix 2x2 and 3x3. So kalau 2x2, Meda tak ada masalah. Kamu tahu macam mana nak cari determinant 2x2. Kalau 3x3, 3x3 dia banyak step dia. Mana dia? Kamu kena cari cofactor. Okay. Determinant ni kawan tak mak habis ni. Determinant kalau 2x2 AD minus BC. Okay. Kalau 3x3, 3x3 macam ni kita nak buat. Okay. 3x3. Sekejap. Saya tunjuk kamu. Okay. Contoh Medan bagi lah. Determinant 3x3. Determinant 3x3. Contoh Medan buat B. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Contohlah B. So, determinant B untuk matrix 3x3. Okay, kita boleh tulis dalam bentuk A11, M11 minus A12, M12 plus A13, M13. Macam tu. Okay. Determinant 3x3, dia tak kisah. Kamu boleh expand along any row ataupun any column. Kadang-kadang student dia ingat satu saja. Dia ingat formula ni je. Maksudnya dia ingat formula ni bermaksud dia menggunakan row pertama sahaja. Tak kisahlah elemen tu senang kau susah kau, tapi dia nak ingat elemen row pertama sahaja. Nah, up to you how to remember determinant 3x3. So dia ambil satu formula yang A11 M11 minus A12 M12 plus A13 M13. Okay, mudah saja. Okay, as long as kamu faham apa maksud cofactor. Okay, sebelum dapat M ni, okay, kita kena tahu apa itu M. M ialah minor. Okay, minor. Macam mana dapatkan minor? Macam mana dapatkan minor? M11. Jadi kita tengok kawan kamu buat. Minor ni bermaksud, okay, minor bermaksud bila kita kata M11, okay, kelas, kita faham tanya lah. Bila kita kata M11 bermaksud row 1, okay, row 1, column 1. Untuk case B, okay, untuk case B yang dia tulis ni, M11 untuk determinant lah. Untuk case B, okay,
M11 determinant lah, bukan matrik tau. Ni, palang. Palang sahaja. Kamu jangan salah buat square bracket. Bukan square bracket. Palang sahaja. Okay. Bermaksud M11 tutup. Okay. Macam mana nampak? Ni bila tutup dah. Macam ni. Tutup row pertama. Tutup kolom pertama. Apa yang tinggal? Kelas, apa yang tinggal? Azimah, apa yang tinggal? Tutup row pertama, tutup kolom pertama. Apa yang tinggal? E, F, H, I. E, F, H, I. Good. Palang. Palang lah, bukan bracket matrix tak. Ini bermaksud kamu kena cari determinant. Okay, ni determinant. So, M11 ialah bentuk determinant. Okay. E darab I tolak F darab H. Macam tu. Tu baru dapat satu elemen lah. M11. Tu baru dapat M11. Kamu kena cari semualah. M11, M12, M13, M11, M12, M13, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Memang kena cari semua. Untuk dapat apa? Untuk dapatkan cofactory. Tu caranya. Okay, Madam cuba sekali lagi. Okay, M11. Tunjuk dekat Madam M31. M31. Okay, menggunakan matrix B. Menggunakan matrix B, Madam. Apa yang tinggal? Yasmin, M31. Tutup row ketiga, kolom pertama. Apa yang tinggal? B, C, E, F. B, C, E, F. Okay, ni bukan matrix ya. Ni bukan matrix. Tolong dengar cakap Madam. Ni bukan matrix. Ini ialah elemen minor. So, kamu kena cari determinant dia. So, determinant dia B, F minus C, E. Macam tu. Okay. Nah, so buat macam itulah untuk seterusnya. Okay, and then ni ialah kalau kamu masukkan dalam bentuk cofactor, bila masukkan bentuk cofactor, kamu kena hati-hati. Kena hati-hati apa? Ada plus minus. Okay, mudah saja nak ingat plus minus. Yang diagonal ni positif. Ni. Nah, X, bentuk X tu positif. Hak lain semua negatif. Kamu kena introduce. Okay, benda tu kena introduce kat depan ni. Okay, contoh. Benda mak contoh nah. Contoh, kamu kira-kira M31 dapat negatif. Negatif. Tak apa. Bukan M31. Madam ambil M32 lah. M32. M32, kamu dapat negatif 4. Kan? Negatif 4. Di sini ada negatif. Bermaksud negatif-negatif akan jadi positif. Jadi kedudukan dia dalam cofactor macam tu. Faham? Nah, so kamu kena ingat step ni. Ni adalah step determinant 3 by 3. Tak apa, nanti kamu buat latihan. Okay, bila kamu dah mahir, mudahlah benda ni. Okay, jangan risau. Alright. So, next let's proceed dengan tutor 1. Ada soalan tak? Okay, tak ada soalan kan? Baik, tutor 1. Daniel. Daniel. Upload lagi? Ya, Madam. Upload lagi? Saya dah siap tapi belum upload lagi. Sabar Sekejap. upload lagi. Jawab. Saya upload sekarang Sekejap. Adam. Mana Adam? Orang ni. Haziq Adam. Dia Haziq Adam. Mana dia? Ada. Okay.
Satu lagi main abang. Bila kamu letak kamu punya solution, okay. Kalau benda tunjuk ni, kamu insert, kamu tekan print out. Nah, kalau tekan file, tekan print out. Nanti dia akan terus keluar dekat notebook ni. Okay, kelas? Boleh tak? Baik, madam. Okay, kamu tekan ni nah, kamu tekan print out. Okay, so ni yang Haziq Adam punya. Okay, mari kita tengok Haziq Adam punya. Dah ni. Nanti upload lah. Nak upload tu, upload lah sebelum kelas. Upload masa kelas buat apa. Okay. Baik, tutor Wan. Tolong explain. Haziq. Apa yang kamu buat? Tak apa, madam present. Kamu explain kat sini je. Kejap. Madam salah present. Sekejap. Tak apa, madam present, kamu cakap je. Baik. Okay. Tutor Wan, kamu explain number 1. Soalan minta apa, soalan nak apa yang kita kena buat. Soalan nombor 1A ni dia minta BC tambah 2A. Okay. So dekat yang BC ni saya masukkan C ke B. Saya ambil Matrix B apa? matrix B, mana soalan? Hilang pula. Sekejap ya madam. Mana soalan? Mencari soalan. Sabar kejap dah bosan. Yang ni ke matrix B. B equals to 1, negative 3, 0. Yang ni ke girls, boys? 3, negative 6. Yes, madam. Okay, ni matrix B. Tu. Madam tulis dah. Okay, cakap. Okay. Alright, so BC. Macam darab BC tu. Ini yang B ni saya ambil B dengan C. Macam mana proses darab matrik dengan matrik? Saya ambil dekat B saya ambil 1, negatif 3, kosong. Okay, 1, negatif Yang 3, C, kosong. Saya ambil 1, 4, negatif 5. So, Okay. 1 darab 1, negatif 3 darab 4, kosong darab negatif 5. Okay. So, dapat berapa? Dapat negatif 11. Okay. Bila dah darab tu, proses antara darab tu ialah kita kena Tambah. Okay. Ni mana proses tambah dia ni? Ni, 1 tambah kan? Tambah. Okay. So, girls, boys, listen here. Proses darab matrik dengan matrix ialah, okay, kalau kamu tengok sini, macam mana kita tahu matrix tu boleh darab dengan matrix tu. Contoh matrix B boleh darab dengan matrix C. Macam mana kita tahu?
Siapa tadi yang Amira cakap ni? Siapa ni? Adam. Aziz Adam. Yeah. Adam Aziz. Adam. Okay. Apa order B? Order. Apa order? Order apa? Yusuf. Woi Tiao. Apa Order. order? Alamak, apa order? Order apa order? Apa order? 2/3. Baik. Baik berjaya jawab order, madam. So, okay. Order B ialah 2/3. Sudarshan. Apa order C, Sudarshan? Ya, madam. Order C apa? What is the order of matrix C? Ataupun dimension of matrix C? Matrix B 2/3. Matrix C 3/2. 3/2. Okay. 3/2. We read row first and then baru column. Okay. So number of rows is 3, number of column is 2. So 3/2. What is dimension for A? Who you think? Dimension of A? 2/2. 2/2. Shazza, order of D? 3/3. 3/3. Good. So, kamu kena tahu order. Nah, so that kamu boleh tahu matrix tu boleh darab ataupun tidak boleh darab dengan matrix yang lain. Nah, kita kena tahu order. Baik. Untuk B dengan C, kita tengok B dengan C kat sini. Macam mana kita tahu matrix B boleh darab dengan matrix C? How? Macam mana kita tahu matrix B boleh darab dengan matrix C? Ni. Ya, saya. Macam mana kita boleh tahu matrix B boleh darab dengan matrix C? Bila dia punya columns sama dengan row. Kurang tepat. Pastikan tepat. Maksudnya kalau kan dia 2/3, yang kalau C tu kena 3/2. Kira yang tengah tu kena nombor sama. Okay, madam tolong. Thank you, Annie. Okay, bagus. Okay, macam mana kita nak tahu satu matrix tu boleh didarab? Ialah, dengar sini. Okay, bila dia nak BC, pastikan BC lah. Janganlah kamu ubah CB pula. Kenapa? BC, BC. Okay, kita tengok B. Order B. 2/3. Okay, so tengok dia punya kolom dia. Number of column. Number of column 3. Okay. Bila number of column B 3, dia mesti sama nilai dengan number of rows untuk C 3. Baru mereka boleh kahwin. Okay. Untuk row, okay, untuk row yang B ni, yang 2 ni, okay. Row B ialah 2. Kolom C ialah 2. Kolom tak main peranan pun dalam kes ni. Kolom tak main peranan. Bermaksud, apa yang Madam nak sampaikan ialah kamu kena tahu bahawa kalau diberi 1 times 3, 3 times 2 pun boleh didarab. Nah, pun boleh didarab. Sebab apa? Sebab kita hanya tengok, okay, kolom matrix awal sama nilai dengan row matrix yang kedua. Kita hanya tengok yang tu sahaja. Baru boleh didarab. Okay. Yang awal tu tak payah tengok. Kita tengok bilangan ni sahaja. Bilangan kolom matrix awal sama dengan bilangan row matrix yang kedua. Matrix pertama, matrix kedua. Okay. So dah sama baru dia boleh darab. Okay. Kalau kamu tak tengok yang ni, kamu main darab je, lain kali tak dapat elemen. Ataupun kamu rasa macam macam something wrong somewhere. Maksudnya kamu tak check dulu dimension. Kamu buang masa lah. Okay. So sini kita tengok dimension. Okay, boleh darab B dengan C. So kita darablah B dengan C. So kita darab 1, darab 1, 1. Tambah.
Proses dia tambah. Madam explain satu persatu sebab apa? Previously student madam memang bermasalah. Dia pening. Macam mana nak tambah madam? Dia pening. Okay. 1 darab 1. Nampak yang madam bulat ni merah-merah. 1 darab 1 tambah. Proses dia ialah tambah. Okay. Negatif 3 darab 4. Okay. Tambah 0 darab negatif 5. So ini ialah proses pendaraban matriks. Okay. B, okay, untuk matriks yang pertama kita mula dengan row pertama. Okay, ambil row. Matriks yang kedua kita ambil kolom. Okay. Jadi kedudukan depa ni, kedudukan elemen ni ialah 1, 1. So dia letak di A1, 1 lah. Okay. Kemudian okay. Baik. So 2 by 2. Okay. A11. Kemudian kalau kita ambil row 1. Okay. Dan kolom yang seterusnya. Kolom yang kedua. Row 1. Kolom 2. Bermaksud ini adalah elemen A12. Di situ kedudukan dia. Kamu kena susun kedudukan tu betul-betul. Bukan main letak sahaja. Okay. Kemudian kita ambil row